Hai, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Kali ni, Cik T nak bawa korang melihat warisan sejarah iaitu kapal korek Tanjung Tualang yang terletak di Tanjung Tualang, Batu Kajah, negeri Perak, Darul Rizwan. Negeri teman lah ni. Tanjung Tualang ni suatu masa dahulu sangat terkenal tau kerana mempunyai beberapa buah lumbung biji timah yang beroperasi dengan skala besar. Wah, besar kan kapal korek ni? Inilah dia kapal korek Tanjung Tualang atau disebut TT5. TT5 merujuk kepada nombor kapal korek yang ada di Tanjung Tualang ketika itu. Manakala angka 5 menandakan ia adalah kapal yang kelima ada di Tanjung Tualang. Suatu ketika dahulu, Tanjung Tualang ni pernah menjadi lokasi penting pelumbungan biji timah dalam negara yang menjadi pengeluar biji timah terbesar di dunia. Kalau korang nak tahu lagi, kapal korek ni sudah berusia 82 tahun pada tahun 2020. Ianya mula beroperasi sejak tahun 1938 sehingga tahun 1992. Walau bagaimanapun, operasinya terpaksa dihentikan disebabkan kejatuhan harga komoditi biji timah yang berlaku sekitar tahun 1982. Oleh itu, banyaklah kapal korek dijual kepada negara lain yang masih menjalankan aktiviti pelumbungan di negara mereka. Sebenarnya, terdapat 3 saiz kapal berbeza yang pernah beroperasi di Malaysia iaitu besar, sederhana dan kecil. Kapal korek TT5 ni adalah bersaiz sederhana tau. Tapi bila ditengok di hadapan mata sebenarnya besar juga. Sebelum korang masuk ke dalam kawasan kapal korek ni, kenalah beli tiket dulu. Tiket boleh dibeli di dalam galeri dengan bayaran yang sangatlah murah. Hanya RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak dan warga emas. Jika tidak berminat dengan tour di dalam kapal dan sekadar mahu melihat dari luar dan bergambar sahaja, bayarannya adalah RM5 untuk dewasa dan percuma untuk warga emas. Aktiviti tour di dalam kapal korek ni bermula pada jam 9.30 pagi sehingga 4.30 petang sahaja. Tetapi ianya ditutup pada jam 6 petang di mana hanya aktiviti bergambar dari luar sahaja dibenarkan. Masa lawatannya 30 minit dan seeloknya buatlah tempahan awal. Sebelum sampai giliran tour korang tu, bolehlah melihat pameran peralatan lama yang pernah digunakan secara tradisional serta maklumat sejarah pelumbungan biji timah di Tanjung Tualang dalam galeri ni. Selain tu, terdapat juga jualan barangan cenderahati dan minuman sejuk tau. Ruangan pamerannya sangatlah bersih dan sejuk. Sambil tu, bolehlah juga melihat tayangan video tour di dalam kapal korek dari layar TV yang disediakan. Aspek keselamatan adalah keutamaan semasa aktiviti tour ni. Peserta diwajibkan memakai topi keselamatan dan pastikan ianya dipakai dengan betul dan kemas. Disebabkan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir, pemakaian face mask adalah digalakkan. Aktiviti tour di dalam kapal korek ni akan dibawa oleh seorang tour guide yang berpengalaman. Tour guide berperanan membawa peserta masuk ke dalam kapal korek dan memberi penerangan berkaitan dengannya. Tour guide Cik T ni namanya Encik Fatah. Encik Fatah pada masa ni sedang memberi taklimat sebelum tour bermula. Tengoklah, dari jauh pun dah nampak besar kan kapal korek ni? Info berguna untuk korang tahu, keluasan kapal korek ni adalah selebar 35 meter dan panjangnya adalah 75 meter. Ketinggiannya menyamai bangunan 5 tingkat. Beratnya pula adalah 4,500 tan. Bilangan pekerja seramai 90 orang dan hanya 30 orang sahaja yang boleh bekerja di dalam satu shift. Kos pembinaannya mencecah RM30 juta tau. Mula beroperasi di Malim Nawar dan perhentian terakhir di Batu Enam Jalan Tanjung Tualang. Korang tahu tak apa kegunaan biji timah ni? Salah satu kegunaannya adalah untuk membuat peluru pistol, senapang dan meriam. Jangan main-main tau, lombong ni sedalam 100 kaki.
Okey, ni nama dia signal bell. Kegunaan signal bell ni, dulu kita tak ada handphone kan? Tak ada handphone, tak ada walkie-talkie. Macam mana dia nak beritahu kawan dia kalau dia nak buka mesin-mesin ni? Dia ketuk pakai ni nak beritahu nak buka mesin. Dia tak boleh buka. Memang asal lah dia. Memang asal. Dia tak boleh buka terus dia sebab bahaya. Ini water pump. Mesin tarik air. Air dia laju. Dia terus buka, kawan dia tengah atas tengah buat repair ke, udah kena tembak air. Walau bayangkan kalau batu pun boleh pecah dengan air tu. Kalau kena orang macam mana lah kan? Betul lah, betul dua. Itu dia kena warning dulu. Okey, ni ada tempat water elektrik je. Macam saya tadi kan, kapal ni pakai arang ke apa kan? Kapal ni dia dah upgrade dah, dia taraf. Sebelum ni kapal-kapal lama dia pakai arang. Lepas pakai arang tahun 1963 dia orang dah tukar pakai genset. Pakai generator ni. So generator ni masuk apa? Masuk diesel, minyak diesel. Dulu kan banyak enjin pakai diesel kan. Ini pun pakai diesel. Masuk diesel dah dapat elektrik. Okey, kita pergi bahagian ni. Okey. Dekat sini kita ada 117 bucket untuk kapal sederhana. Ni kita naik ni kapal sederhana ni. Saya dia sederhana je. Okay. Dia boleh turun, boleh naik. Paling dalam boleh korek 33 meter. Korang, inilah yang disebut oleh Cik Fatah tadi. Bakul pengorek ataupun disebut sebagai bucket yang dipasang dan boleh digambarkan umpama rantai basikal yang besar yang akan mengorek tanah sehingga kedalaman 100 kaki dan mengumpulkan biji timah. Kalau nak tahu, berat bucket ni adalah 2 tan. Mai berat berbenar. Banyak mesin-mesin untuk menggerakkan dekat sini lah. Contoh ni nak macam kita angkat kat pun dia pakai ni, hose swing nama dia. Kita ada satu mesin dekat sini belakang, di atas hingga kat luar sana. Yang dia kira pada urai-urai apa tu kan. Dalam jalur tu kan. Itu kita panggil dia, nama dia headline. Headline ni dulu diorang paling jauh boleh tarik 1 kilometer. Lepas tu diorang akan piling. Bila dia buat piling ni kan, tanam kabel tanam. Atas dia ni tak pernah berhenti tak sampai 80 tahun tak. Atap ada kita tambah. Tapi yang macam ni asal kalau tu lama. Tak apa ni tetap. Asal 80 tahun tak. Macam boleh balik rumah asal. Ni asal. Ni kita bisa balik ni lah. Asalnya belok. Asalnya belok. Okey, kat sini boleh naik, kalau boleh naik sini. Turun ikut sana tangga. Ni boleh tengok mesin. Hati-hati Ini dulu mesti bunyi dia bising lah. Ada dengar cerita kan? Kapal korek ni kalau bunyi kita boleh dengar 8 sampai 10 km boleh bunyi. 8 sampai 10 Jangan tanya ada km. orang buka jangan aja. Dia memang banyak. Orang kerja kapal banyak jadi buka. Tangga dia tinggi, macam tangga hilang dekat tinggi sikit. Sebab dia bukan kapal, orang bukan kapal yang melancong dia tadi, ni kapal yang hilang tu dia bahaya sikit tempat dia. Okey, kat kawasan ni adalah kawasan maintenance. Tempat dia orang nak repair barang, dia orang akan bawa kat sini. Kalau ada barang-barang rosak, contoh ni spare part dia lah. Ini puli mesin untuk wing, semua wing tadi. Nak angkat dia berat lah, dia orang kena pakai ni lah, conveyor kuning ni. Ni boleh bergerak, dari sini dia boleh bergerak sampai sana. Tapi semua tarik pakai rantai. Nak hidupkan dulu. Dulu kalau tu dia jenis pakai kayu. Hiduk. Ini dah upgrade. Dah upgrade. Tekan, pusing sini je. Tarik sini, pump jalan. So tempat ni, kapal-kapal korek ni untuk kawasan tenggelam mampu mencari 30 tan dalam satu hari. Standard kalau kapal korek yang lain, tempat lain macam 20 tan, 12 tan. Kat sini 30 tan.
Alhamdulillah, 30 minit tour telah pun berakhir. Terlalu banyak tahu info yang disampaikan oleh Encik Fatah bermula dari sejarah kapal korek TT5 ni, sejarah pelombongan biji timah di Tanjung Tualang, peralatan yang ada di dalam kapal korek, cara pengoperasian dan macam-macam lagi. Cik Ti dan Mak Ayah banyak tanya soalan dan semuanya dijawab dengan hebat oleh Encik Fatah. Apa lagi? Korang kenalah datang sendiri pula. Makluman korang, sebenarnya ada satu lagi kapal korek yang masih ada di Malaysia yang terletak di Dengkil, Selangor. Tapi malangnya, kapal korek tersebut terbiar tanpa sebarang usaha pemeliharaan. Kalau rajin, Google lah ya. Cik Ti ucapkan terima kasih kepada you all yang telah menonton video ini sampai habis. Nantikan video Cik Ti yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay, bye.